Okay, standby semua, recording Chit Chat at Spectrum 3, 2, 1. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton dan juga peserta bagi Chit Chat at Spectrum. Kali ini episod kelima, Cik Rahman. Kita ada tetamu yang dibawa khas. Tetamu yang dibawa khas untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berada bersama dengan kami pada hari ini. Jadi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afiq Faiz bin Muhammad Amin, pegawai psikologi di KKR, dan bersama saya adalah Rahman Syahputra bin Afrizal, juga pegawai psikologi di Kementerian Kerja Raya. Hari ini kita akan membawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan tetamu yang very special. Ramai tertanya-tanya kan? Sebab kita dapat teaser, tuan-tuan puan-puan pun macam dah tertanya kan, siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan our main man di Kementerian Kerja Raya Malaysia, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih kerana berada bersama dengan kami pada hari ini, Datuk. Terima kasih juga saudara Afiq dan Rahman. Dah siri kelima dah ni? Dah siri kelima. Tapi kali ni kita bawa episod khas. Oh ya, saya dah siri ke-6 dah. 6 series dah. Ada cerita tu lah kita nak ulas tu. Kita nak explore lagi kan. Ada cerita tu. Jadi Datuk Seri, terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama dengan kami dan juga our viewers hari ini. Saya pun yakin Cik Rahman, kita punya peserta pun nak tahu dengan lebih lanjut lagi, sebab tajuk kita pada hari ini sangat interesting ataupun menarik. Betul. Iaitu The Man Behind the Suit. Kan, siapakah itu individu? Iaitu kita punya Menteri Kanan Kerja Raya kita yang disayangi ni. Maksudnya kita kenal beliau sebagai seorang menteri, kita kenal beliau sebagai seorang tokoh politik dan sebagainya. Tapi apakah di sebalik itu yang kita nak tahu lagi? Selalu kita dengar berkenaan dengan Datuk Seri ni, orang bercerita dia sebagai menteri, kan? Kita nak tengok dia sebagai insan, seorang insan, sebagai insan, seorang insan. Adakah beliau seperti kita? Dan sebagainya. Alright. Jadi Datuk Seri, saya difahamkan Datuk Seri berasal dari Sarawak, betul? Betul. Jadi boleh tak kalau Datuk Seri berkongsilah sedikit dengan kami bagaimana Datuk Seri, di mana asal usul Datuk Seri di Sarawak tersebut? Bolehlah. Betul lah, the man behind the suit. Hari ni saya tak pakai suit. Yes, kita buka suit. Okay. Saya sebenarnya berasal daripada Sibu. Sibu Sarawak ni, kalau di Sarawak, Sibu dikenali sebagai Chinatown. Chinatown untuk Sarawak. Okey. Majoriti memang merupakan masyarakat Cina. Okey. Cuma di Sarawak ni kebiasaannya orang payah nak kenal orang ni Cina ke Melanau ke Melayu. Macam saya ni orang nampak macam Cina lah, sebab mak saya Cina. Mak saya Cina dulu, zaman dulu biasa, menjadi kebiasaan orang tua dulu, nenek saya sebelah Cina dan bapa atuk saya lah, berikan mak saya kepada keluarga orang Islam Melanau, sebab mereka ni berkawan rapat. Tapi so happen bapa angkat kepada mak saya tu tak ada anak. Jadi sebab kawan rapat ni dia bagilah. Tapi kehubungan keluarga dengan keluarga sebelah Cina ni masih begitu rapat sekali sampai sekarang. Jadi inilah uniknya di Sarawak, dan percampuran itulah mungkin menyebabkan kami di Sarawak ni begitu dapat hidup dalam keadaan rukun damai sekali. Keluarga besar, berasal daripada orang susah. Mak saya, bapa saya dua-dua kerja. Mak paksa bekerja sebagai amah. Amah ni maknanya ambil upah, pergi rumah orang ambil cuci baju. Sehingga macam tu, sebab anak adik-beradik 14 orang. Seorang meninggal waktu kecil, dan 13 survive lah. 7 lelaki, 7 perempuan. Bayangkan orang yang susah dapat membesarkan
14 orang anak. Alhamdulillah, semuanya berjaya. Alhamdulillah. It's such a miracle story kalau kita ikutkan zaman dulu membesar dalam keluarga yang sebegitu besar, Datuk Seri, nak dibandingkan kita sekarang ni, keluarga kita tak sebesar tersebut kan. Jadi cabaran tu agak berbeza. Dia ada boleh dapat pengajaran kat dalam tu. Ada. Dia survival dulu, mak buat berjahitan sehingga lewat malam dan sebagainya untuk menyara hidup. Abang, kakak paksa berhenti sekolah, bantu membesarkan family kami. Alhamdulillah. Dan cuma saya bernasib baik diberi tawaran oleh Yayasan Sarawak untuk belajar di bawah naungan Yayasan Sarawak, dan saya dihantar di Parit Bunta, Perak. Itulah pertukaran pelajar time tu dari tingkatan 1 sampai tingkatan 6 atas di Perak. Jadi Datuk Seri keluar daripada Sibu tu tingkatan 1. Umur 13 tahun. Sudah merantau di negeri Perak. Dan zaman tu zaman susah. Nak 1975. TV pun tak ramai orang ada TV. Dan yang kita dah dapat pun buku payah. Dulu kalau kat Sibu, kita dapat surat khabar lambat 1 hari. Pasal logistik kan, penerbangan surat khabar dari KL. Jadi nak sampai Sibu lewat 1 hari. Jadi bayangkan zaman susah pada waktu itu kita panggil. Dan saya ingat bila sampai Parit Bunta, cakap utara, tak pernah dengar cakap utara sebab TV tak pernah dengar TV. Mana ada apa. Bila siapa nama hang, bila orang tanya siapa nama hang, saya duk fikir hang tua, hang jebak. Itulah keadaannya dulu. Okey, terlanjur Datuk Seri bercerita berkenaan pendidikan Datuk Seri daripada Form 1 kan, tingkatan 1. Boleh tak Datuk Seri kongsikan mungkin kat penonton perjalanan pendidikan Datuk Seri daripada kecil, daripada sekolah rendah sampai ke sekarang, dan maksudnya sampai ke ni, dan juga apa cabaran-cabaran Datuk Seri hadapi dalam perjalanan pendidikan Datuk Seri? Pertama sekali sebab kami keluarga susah. Dulu nak beli pakaian, nak beli buku, memang payah. Sebab itu saya ingat zaman dulu mak bapak saya terpaksa buka buku 35. Tahu buku 35 dulu, tak ada credit card, bank tak ada, buku kecil 35. Beli barang dapat gaji bulan ini, bayar hutang, untuk berhutang lagi sebulan yang akan datang. Kumpul duit dan sebagainya, dan semua pakaian saya dijahit oleh mak saya lah. Dan saya bersekolah di sekolah St. Mary. St. Mary dulu, kalau kat Sarawak ni St. Mary biasanya sekolah perempuan. Cuma di Sibu campur. Mission school, kalau mission school ni, kalau di sini sensitif. Kalau di Sarawak tak sensitif. Ramai kita belajar di mission school, dan saya belajar mission school, dan kita mengikut cara mereka lah. Maknanya masuk sekolah, masuk kelas pagi, dia ada morning prayer, macam kita berdoa, dia orang pun ada berdoa cara Kristian. Kita akan mendengar, menghormati, dan kita diasuh oleh mak bapak. Sebab itu pagi kita akan sekolah mission, tengah hari kita sekolah agama. Itu balancingnya lah. Dan cabaran pada waktu itu, walaupun bersekolah, kita akan bantu dengan tiap hujung minggu mengikut bapak pergi ke kebun, dan hasilan kebun tu kita akan jual di quarters ni, yang banyak quarters polis lah. Situlah orang bagi kita, orang berduit time tu, orang kerja kerajaan lah. Masa tu kita jual buah-buahan, sayur-sayuran, masuklah sayur yang popular, pucuk paku Sarawak dulu dengan midin. Berjual lah, kita pergi berjual buah-buahan dan sebagainya untuk bantu menambahkan pendapatan keluarga. Sehinggalah saya dipilih untuk join tingkatan 1 di sekolah menengah Panglima Bukit Gantang di Parit Bunta, Perak. Dan pada waktu itu mengajar saya tentang kehidupan. Betapa kepayahan. Saya ingat sebab waktu itu kita tak ada informasi yang begitu cepat, sebab TV. Bila kita pergi ke Parit Bunta, orang masih menganggap bahawa Sarawak ini sebuah negeri yang mundur. Saya berasal daripada Sibu, ada satu pekan. Pekannya pada waktu itu Sibu nombor 2 besar di Sarawak. Dan saya ingat bila sampai masa tu zaman ragging. Orientasi tak ada apa, ragging lebih dahsyat. Sampai kena ragging terus. Kena ragging. Pasal salah sebut tadi lah, siapa nama hang tak ingat, duk fikir-fikir, dah kena meniarap bawah double decker, bawah penyapu. Kena buka baju, bogel habis. Bayangkan zaman tu. Sebab saya datang lewat,
pelajar-pelajar lain dah masuk. Jadi saya seorang dah kena ragging. Tapi ragging bagi saya pada waktu itu sebenarnya menjadikan kita seorang yang kuat. Kita tahan dengan apa saja tekanan kehidupan dalam bentuk apa saja ragging itu, kita dapat bertahan dan kita menjadi akrab sebenarnya. Itu mengajar kita tentang ketahanan ataupun daya tahan dalam kehidupan. Dan cabaran utama pada waktu itu bila kita bersekolah di mission school, pada waktu itu Sarawak menggunakan English medium. Dan bila kita sampai di waktu itu kita beralih kepada medium bahasa Melayu. Dan English, bukan saya nak merendahkan apalah, tapi keadaan pada waktu itu English kita pada waktu itu equivalent kalau tingkatan 1 sama dengan standard 3. Sebab kami ni Cambridge, yang belajar Cambridge UK punya syllabus and so pada waktu itu. Jadi masa itu bila kita berada di Parit Muntah, di kalangan budak-budak Sarawak ni kita biasa, kita boleh cakap Melayu, cakap English dan sebagainya. Tapi mendapat tekanan pula. Jadi orang kawan-kawan kita yang berasal dari Parit Muntah tu dia kata apa dah you on action lah, cakap orang putih, cakap apa. Lama kita pun ikutlah dia orang, tak ada lagi malu nak cakap orang putih. Waktu itu. Jadi lama-lama English kita pun merosot juga sedikit demi sedikit. Tapi alhamdulillah lah, saya kira, tapi yang lebih utama saya kira bila sampai ke Parit Muntah belajar tentang kehidupan, di mana kita belajar tentang budaya masyarakat Melayu, masyarakat Jawa, dan kita tiap kali, sebab bila Yayasan Sarawak ni dia hanya balik selang setahun lah. Tingkatan 1 balik, 2 tak balik, 3 balik, 4 tak balik, 5 balik lagi. Jadi bila kita tak balik, kita akan ikut kawan-kawan. Kadang-kadang duduk asrama, tapi kadang ikut kawan pergi ke rumah mereka dan sebagainya. Tumpang rumah kawan. Jadi ramailah keluarga angkat di sana. Begitu dan kita mempelajari bahasa, budaya dan sebagainya. Itu yang mengajar saya tentang budaya Melayu, budaya Banjar khususnya, dari sana lah. Banyak tentang kehidupan, pembelajaran tu di Parit Muntah sebenarnya. Jadi Datuk Seri, bila Datuk Seri share tadi, Datuk Seri datang dari keluarga yang besar kan, jadi automatik kita assume Datuk Seri rapatlah antara keluarga kan. Jadi apa perasaan Datuk Seri apabila dapat tawaran untuk sambung belajar oleh Yayasan Sarawak tu, tapi dalam masa sama Datuk Seri kena tinggalkan keluarga Datuk Seri ni. Jadi ada tak perasaan yang macam konflik sikit lah masa tu? Ada tak? Suka nak tinggalkan. Saya ni golongan anak yang paling nakal dalam adik-beradik. Oh ya ke? Tak tahu pula. Nakal sebenarnya. Sampai pernah bapak saya dan mak saya kata dia ni kena hantar pergi sekolah budak-budak nakal di Kuching pada waktu itu. Oh, ada sekolahnya? Ada budak jahat lah, budak yang kena sabit mahkamah tak boleh masuk penjara. Jadi kenalah kan. Sampai ke tahap tu, pasal saya ni selalu, bapak saya ni orang disiplin. Sebelum maghrib mesti balik rumah. Saya ni suka kuat main kadang-kadang di kampung tu bergaduh dengan kawan, sampai macam tu lah. Jadi bila dah dihantar sana, bayangkan kali pertama saya paksa basuh, tak pernah basuh pakaian, sendiri nak basuh pakaian. Waktu itu barulah menitih air mata. Ingat betapa sedih. Dulu semua mak buat kakak buat and so on. Jadi kita kena buat lah. Jadi perasaan rindu sudah pasti ada, tapi akhirnya kita belajar berdikari. Tapi memang rapat, tiap kali balik, ada peluang balik, memang balik. Kadang abang saya datang melawat. Abang saya masa tu bisnes. Tiap kali dia datang, saya ingat bila dia pergi Penang sampai ke Parit Muntah, dia kata, Allah, saya tak tahu rupanya kawasan awak ni begitu di luar bandar. Dia kata, saya ingat dalam kawasan Pekan ke kawasan bandar. Dia kata, dia pun terkejut, sekolah Lemutan, dia kata. Dan nampak daripada faktor environment tu boleh wujudkan resilient. Betul. Tu jadi sebenarnya tuan-tuan perempuan pengalaman hidup lah kan. Betul. Banyak sebenarnya mengajar kita. Kita yang sebenarnya kurang peka tentang apa yang pengalaman tu boleh ajar kita kan. Betul. Jadi Datuk Seri, boleh tak kalau Datuk Seri share dengan kami, ada tak pengalaman-pengalaman yang manis semasa Datuk Seri membesar dulu, yang Datuk Seri boleh share lah dengan kami?
Pengalaman pahit manis semua ada lah. Semua ada tu Saya sebab di sekolah dulu nakal juga. Okey. Mungkin banyak orang tak tahulah rahsia nakal. Walaupun akhirnya gini. sebabkan kenakalan itulah saya dilantik sebagai ketua pengawas. Sehingga jadi ketua pengawas di asrama. Sebab bila nakal, orang nakal kena lantik ketua pengawas. jadi ketua pengawas. Oh. Dan saya ingat bila saya jadi ketua pengawas, ada privilege lah kata orang. Bilik 2 orang. Waktu tu saya dah masuk tingkatan 6 lah. Jadi bilik 2 orang. Dan kebetulan bila masuk tingkatan 6 tu, Datuk Seri Zamri daripada Pulau Pangkor masuk join sekolah kami dan dia jadi timbalan ketua pengawas. Kami berdua. Dan saya ni pelajar nakal yang selalu curi-curi keluar asrama pergi apa dulu. Dan kaki merokok juga time itulah merokok, kuat merokok dan sebagainya. Tapi warden kata okey, awak boleh merokok dengan syarat dalam bilik saja. Sebab warden saya waktu itu dia nak ambil STPM. Tapi dia ambil belajar apa orang kata pelajar persendirian. Jadi masa tu lah dia nak belajar dengan kami, pasal kami ni belajar ada ni, jadi berdiskusi dengan dia lah. Dia Dan macam sebagainya. give and take. Tapi saya dapat pelepasan, bayangkan itu keistimewaannya. Dan tiap kali keluar saya, Zamri dan ada seorang lagi kawan kami lah, budak Melayu. Bila keluar di Paip Buntar tu orang akan menung kami ni. Apa, seorang budak Cina, seorang budak India, seorang budak Melayu ni begitu rapat sekali berjalan. Tiap kali sentiasa di Paip Buntar tu orang tegur. Orang ingat saya Cina, Zamri itu orang ingat India lah. Dan seorang belajar Melayu. Jadi itu sebenarnya kenangan yang saya tak dapat lupa. Dan waktu tingkatan 3 saya sebab nakalnya, bila peperiksaan percubaan SRP dulu, saya boleh kata hampir gagal lah. Jadi guru saya panggil, guru kelas. Sampai sekarang ni saya masih rapat dengan guru kelas saya lah. Dia kata, awak dah datang dari jauh belajar dan sebagainya, kalau macam ni tak ada harapan awak ni, dia kata. Saya kata tak baik guru, nanti saya buktikan SRP nanti result akan lebih baik. Dan saya dah buktikan sebab dengan semangat yang dia bagi. Cikgu Mazam, saya nak sebutlah Cikgu Mazam sekarang di Ipoh. Begitu banyak memberi motivasi pada saya. Banyaklah guru-guru di Paip Buntar yang masih berhubung dengan kami, sebab mereka menjadi ibu dan bapa kepada kami lah pada waktu itu. Itu yang mengajar kami lah, untuk mendorong kami menjadi orang yang berjaya. Okey. Dia di samping peranan guru, sebenarnya peranan guru ni paling penting sebenarnya kat sekolah. Betul. Datuk Seri kan, dia instead of mengajar, dia tunjukkan kita jalan something yang kita tak nampak. Dia bukan mengajar saja, tapi betul. mendidik kita menjadi betul. manusia. Cabaran guru sekarang ni nak kena sama dengan cabaran guru lah yang sebelum ini kan. Dahsyat. Dalam kisah Datuk Seri daripada kecil sampai ke sekarang, apa ataupun siapakah role model yang Datuk Seri pegang sampai sekarang menjadi contoh untuk Datuk Seri rujuk? Almarhum bapa saya sendirilah. Bapa saya seorang pejuang kemerdekaan, bersama dengan Rosli Dobi. Betapa semangat dia tu yang membawa kami kepada seorang yang, kalau pendidikan dulu hanya darjah 6 ya, tapi zaman dulu dia terlibat dalam banyak kelas pendidikan dewasa, merantau dan sebagainya. Tapi dialah yang memberi dorongan dan semangat bahawa dalam apa sekalipun kita kena fokus, ilmu menjadi asas, dan kita kena memberi perkhidmatan bukan saja pada keluarga tapi pada masyarakat. Dan ini akan dapat berjaya kalau kita ada ilmu dan kita fokus, dan bila kejayaan itu kita patut berkongsi bersama dengan orang sekeliling kita, bukan saja keluarga tapi masyarakat kita. Jadi perkhidmatan itulah, semangat itulah. Bila perjuangan untuk mereka mendapat kemerdekaan dulu, bila dia kena penjara dan sebagainya, 2 kali kena penjara, bukan senang kan oleh British pada waktu itu. Betul. Dan semangat juang dia lah yang saya bawa sehingga ke hari ini. Pesanan daripada dia lah. Jadi Dan sudah pasti mak saya sendiri melihat bagaimana kepayahan dia membesarkan 14 orang anak-anak
dalam kepayahan kehidupan tapi dapat bertahan kan dengan kepayahan dia. Kalau tengok urat kaki dia sebab menjahit timbul semua urat kaki. Oh, Okey. pengorbanan seorang Ya. ibu dan juga bapa. Dan bapa kan? pun seorang pejuang. Betul. Jadi ini pun kita dapat tahu, tapi kita nak dengar sendiri daripada Datuk Seri sebenarnya. Jadi boleh dikatakan adakah ayahanda Datuk Seri ni inspirasi juga kepada Datuk Seri untuk berkecimpung juga untuk berkhidmat kepada rakyat sekarang ni? Saya membawa semangat dia, tapi dalam politik sebenarnya abang sulung saya lebih lama terlibat dalam politik. Tapi kami ni sebabkan bapa saya sendiri mengatakan bahawa kita berkhidmat, tapi tak perlu ada jawatan. Dan kami sebenarnya orang suka berkhidmat di belakang tabir, backroom boys lah, tak mau nampak. Sehinggalah abang saya beberapa kali ditawar untuk menjadi wakil rakyat, ditolak. Ditolak. Dan bila pada saya kali ketiga diberi tawaran dan bila dibincang dengan adik-beradik, mereka kata tak ada pilihan. Jadi saya kena terima. Sebab kami ni semua terlibat dalam bisnes. Abang saya bisnes dan kami semua membantu dia, abang sulung kami dalam bisnes, semua bekerja dengan dia dan bantu mengembangkan keluarga, perniagaan keluarga. Sebab tak cukup orang. Jadi kami adik-beradik lah sama-sama sehinggalah tak ada pilihan. Bila saya ditarik dalam apa tu, kali ketiga dia kata kita kena bantulah. Sebab masa itu Tun Taib sebagai Perdana Menteri, Ketua Menteri Sarawak memang dah beberapa kali memberi tawaran pada keluarga kami. Kalau abang dah tolak, saya tolak lagi, mungkin takut dia kecil hati jugalah kan, harapan. Betul. Jadi saya lah mengorbankan diri untuk masuk ke arena politik. Tapi so far Datuk Seri tak menyesal kan? Payahnya dalam politik ni bila nak retire payah. Ya. Masuk politik rupanya senang. Nak retire ni ada payah sikit. Saya dah ada beberapa kali cuba. Nampaknya payah sikit lah. I see. Perkhidmatan kita masih diperlukan. Bukan kita tak apa, tapi kadang-kadang ada masa kita merasakan sudah sampai masanya kita patut serah pada orang muda. Tapi kadang di peringkat kepimpinan tertinggi pula melihat pada sudut yang lain dan mengatakan bahawa kita masih diperlukan. Kalau ikut ini penggataan akhir saya, tapi nampaknya mungkin belum dapat untuk apalah, paksa memberi satu penggal lagi lah agaknya. Boleh, untuk berkhidmat. InsyaAllah. Okey, jadi Datuk Seri, apabila dah kita katakan Datuk Seri dah dilantik menjadi ahli politik, menjadi seorang ketua di peringkat kementerian, jadi seorang menteri, boleh tak kalau Datuk Seri share dengan kami, ada tak elemen-elemen yang Datuk Seri hilang dalam diri ataupun yang Datuk Seri jumpa dalam diri Datuk Seri selepas menjadi ataupun bergelar sebagai seorang pemimpin? Sebab asas saya dalam politik dulu seperti mana dipesan oleh bapa saya dulu ialah berkhidmat. Dan malahan kami bila kami dalam syarikat, nilai yang dibawa oleh abang saya ialah keberkatan dalam hidup. Keberkatan ini akan hanya dapat bila kita, apa yang kita dapat, kita ikhlas, kita perjuangkan, dan apa yang kita dapat tu kita kena kongsi bersama. Baru keberkatan itu ada. Walaupun sedikit, kalau berkat ianya akan jadi banyak. Kita dapat mencukupi untuk kita. Itu yang asasnya. Sebab itu saya berpegang pada prinsip IIAA. Okey. Prinsip itulah, iaitu ilmu, iman, amal dan akhlak. Kalau itu kita dapat sentiasa jaga, serapkan di mana saja kita berada, tak kira dalam perniagaan, dalam kehidupan harian kita, dalam mana saja jawatan kita pegang, insya-Allah kita akan berpegang kepada keikhlasan untuk berkhidmat atas asas ilmu yang ada itu, dan iman. Bila kita amal, insya-Allah cantik konsep tu. IIAA. Ingat tuan-tuan puan, IIAA. Apa tu? Ilmu, iman, amal dan akhlak. Okay. Jaga akhlak kita. Berkaitan dengan saya yakin Datuk Seri mempunyai satu nilai peribadi yang Datuk Seri pegang sampai sekarang. Nilai peribadi yang berkaitan dengan kehidupan Datuk Seri sendiri kan. Boleh tak Datuk Seri kongsikan nilai peribadi yang
yang Datuk Seri pegang sekarang sampai sekarang tu? Matlamat kehidupan. Kita kena faham mengapa kita dilahirkan. Kejadian kita ini sebenarnya satu ibadah perjalanan. Dan apa yang kita nak capai berdasarkan apa yang kita doakan. Iaitu untuk dapat kebahagiaan kehidupan di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Kalau kita sentiasa pegang pada itu, insya-Allah. Sebab itu seringkali saya berkongsi, termasuk bila dalam saya ada firma peguam dulu, saya jadi pengurusi syarikat. Dalam family kami pun kita akan berpegang kepada perkara yang sama. Sebab itu kalau saya nak kongsi dengan penonton-penonton lah, mungkin ada penonton siapa yang mengikuti program kita ni, mungkin saya boleh kongsikan sedikit apa yang saya belajar dalam konteks orang kata management tool yang boleh kita terjemahkan melalui dalam kehidupan harian kita. Iaitu saya dulu practitioner of balance scorecard. Robert Kaplan pernah datang Malaysia dulu, kursus mahal kursus tu. Bayar dulu 12,000 seorang nak kursus tu. Mungkin saya boleh kongsi sedikit. Tapi saya kena guna whiteboard ni. Boleh. Datuk Seri. Okay. Yang saya katakan tadi, kita nak dapat kebahagiaan kan. Tulisan saya ni minta maaf lah, mungkin tak nampak. Kebahagiaan dunia akhirat. Ini matlamat kehidupan kita. Jadi kalau kita nak sampai matlamat ni, kita kena ada sentiasa apa? Kita yang saya katakan tadi, IIAA itu panduan sebagai asas. Tapi kalau kita nak gunakan management tool ni, kalau balance scorecard dia ada F, financial return lah, ataupun dari segi sudut kewangan, itu the business aspect. Tapi dalam kehidupan kita boleh tukarkan ini pahala dosa kan. Pahala dosa ni akan tentukan kita sini dapat tak kebahagiaan, our gain kan. Tapi kalau kita nak siapa yang patut kita fokuskan dalam apa? Satu lagi ialah customer kalau dalam bisnes. Kalau kita dalam sama juga, kita dalam perkhidmatan kerajaan ni kita ada customer, financial ni gaji kita lah. Betul. Kan? Kalau kita perform apa semua, kita akan dapatlah ganjaran tu, boleh naik pangkat, boleh tak apa semua. Betul. Tapi kita kena jaga customer. Customer kita, stakeholder kita dalam jabatan kita, dalam konteks ini sendiri, di luar. Inter-ministry, inter-agencies apa semua, semua kena jaga. Tapi dalam konteks apa ni, hubungannya, itu saya nak dalam apa tu, hablum minallah, hablum minan nas, kan. Jadi di sini hubungan kita dengan manusia ada dua. This is our customer ni, penting ni, ketentuan ni kan. Dua. Kemudian dalam yang ciri ketiga is internal. Internal process. Apa yang kita perlu buat? Internal process untuk kita capai ni. Dalam konteks jabatan, dalam konteks unit kita, macam mana kita nak sentiasa tambah baik perkhidmatan kita. Kan? Kita kena sentiasa duduklah, kita buat SWOT analysis, kita buat brainstorming, kita buat apa. Ini semua internal process. Dan kita kena pergi belajar. Tingkatkan diri ilmu kita, tingkatkan kemahiran kita, pergi kursus, pergi apa semua. This is internal process. Kemudian the last is learning and growth. Learning and growth kan? Ini 4 paksi kalau kita nak guna balance scorecard, iaitu strategically focused organisation. Kita sebagai individu nak fokus, kita kena fokuskan ini. Learning and growth ni ialah muhasabah diri. Sentiasa kita membuat penilaian. Hari ini apa yang aku buat? Apa kebaikan? Ada tak kesalahan kita buat? This is the learning and growth process lah. Kalau Pak Lah dulu salah, learn, unlearn dan relearn. Proses ni lah. Bila kita dah tahu, kita mempelajari daripada apa. Dan dalam konteks inilah kita kena lihat pahala dosa ni, hubungannya. Kalau kita dapat jaga hubungan kita dengan Allah, insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat. Menentukan pahala dosa. Dan manusia sudah pastilah kita kena jaga. Bila manusia, bukan kita hubungan antara kita saja, alam sekitar pun kita kena jaga. Kita buang sampah ni,
Kan? Betul. Tak nampak sebenarnya. Buang sampah, kalau merokok buang putung rokok, Ya. buang merata kan. Betul. Tapi kesannya kepada alam sekitar. Betul. Alam sekitar itu hubungannya balik kepada manusia. Betul. Ya. Sampah sarap, kotoran, air tercemar dan sebagainya dari perbuatan kecil kita. Jadi tanpa kita sedari, ianya sebenarnya memberi kesan pada returnnya, Okey, dosanya. Nampak kecil tapi kesannya banyak. Betul. Dan kalau kita buat baik, kebaikan itu akan balik dan barulah kita akan dapat capai apa yang dikatakan hubungan dua ni tadi. Kalau kita jaga, dapat dah rumah yang kita jaga ni. Kan? Interesting. Proses apa. Jadi hubungan macam tu lah. Kita kena, bagi saya itu saja simple asasnya. Di mana-mana saya pergi, lihatkan pada perkara 4 ni. Sentiasa perbaiki diri kan. Itu tapi dalam Islam sebenarnya dah ada semuanya proses ni. Cuma orang barat ni dia pandai lagi. Dia conceptualize benda tu. Sebenarnya ini ajaran kita. Ya, ada. Tapi betul lah, nampak struktur kan. Betul. Kita jarang tengok ada efek atau kesan dia kepada antara manusia. Sebab kita mungkin ada setengah individu tu kita terlalu menjaga hubungan kita dengan Allah, tapi kita terlupa tentang hubungan kita dengan manusia. Dengan alam pun juga. Ya, betul. Jadi hablum minallah dengan hablum minannas tu mungkin kita tahu tapi kita tak praktiskan. Jadi apabila kita tengok Datuk Seri share kan macam mana Datuk Seri amalkan nilai-nilai yang dipegang sebelum ni, kita nampak sebenarnya manusia ni boleh pergi lebih jauh dengan apa tindakan dia, sikap dia kan Datuk Seri. Okey. Itulah menarik, ada 4 konsep kat situ dosa, pahala, customer, internal, and then learning and growth. Yeah. muhasabah diri kan. Muhasabah diri. Ada beberapa prinsip tu lah. Itu yang paling penting lah. Once kita, apa yang kita buat, sesuatu kita buat tu, at the last mesti ada muhasabah tu. Betul. Kalau kita ikut sunnah, sebelum tidur pun kita kena duduk dulu, fikirkan hari ni apa yang kita buat. Ya. Banyak tak kebaikan kita buat, apa dosa kita buat. Kalau dosa, cepat-cepat bertaubat lah. Dari proses lah. That is learning and grow kan. Paling last sekali Datuk Seri, maafkan orang. Maafkan orang. Ya, Maafkan betul. orang. Sentiasa Sebab kita maafkan hidup. orang, tenang hati. Betul. Ya. Okey Datuk Seri, nilai peribadi ni dia membuatkan satu apa orang panggil, dia akan melahirkan pegawai-pegawai yang apa orang panggil bermotivasi dan positif dalam kehidupan dia. Pada pandangan Datuk Seri, dari segi apa konsep yang ni, ataupun ada pandangan peribadi Datuk Seri sendiri ke, macam mana nak mewujudkan atau melahirkan seorang pegawai yang seperti itu, bermotivasi tinggi dan juga positif dalam setiap kehidupan? Kalau kita ingat pada asas kejadian kita tadi, tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku, pada Allah. Dalam konteks ibadah ni luas. Kita seringkali melihat bila ibadah tu sebagai satu ibadah khusus, sembahyang, puasa, haji, bayar zakat dan sebagainya. Itu ibadah khusus. Tapi 75% waktu kita adalah ibadah umum. Ibadah umum. Kan? Yang khusus sembahyang, berapa minit kita sembahyang, berapa banyak minit kita baca Quran dan sebagainya. Yang ibadah umum, kalau kita bekerja ni, niatnya kena Allah, kita ambilkan sebagai satu ibadah, itu back pada IAA itu tadi. Kan kita amalkan apa amanah Allah, ingatkan kejadian kita. Jadi kalau kita dah ingat, jadi tak payah apa, self disciplinary action tu akan memotivasikan orang bahawa saya bekerja ni bukan untuk saya, tapi ada satu ibadah, amanah yang Allah jadikan, dan position yang diberi itu ada satu amanah, dan kita kena kerja, dan sebab kita nanti kena tanggung dan kita kena jawab kalau kita tak buat. Jadi itu yang patut diinstil di kalangan semua kita. Jadi kita tak perlu orang lain untuk memotivasikan diri kita. Diri kita ni kita kena ingat bahawa Allah jadikan kita untuk beribadah. Apa saja kedudukan kita beribadah, yang kita akan ditanggung jawabkan. Mana tanggung, ada tanggungan, dan kita kena jawab.
Kan, bukan jawab di sini, tapi lebih penting Di akhirat. jawab akhirat. Jadi gunakan balik ini, sasaran nanti nak dapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Itu matlamat kejadian kita. Kalau itu keep on kita ingatkan, insya-Allah tak perlu ada apa dah. Self disiplin itu akan memberi motivasi kepada kita bekerja, bukan sebab gaji, tapi lebih sebab ini adalah ibadah kita pada Allah. The return, the absolute return ialah ganjaran pahala yang kita dapat di akhirat. Gaji hanyalah keperluan duniawi. Kan? Ya kan, orang dia akan lihat kepada apa orang panggil, nak motivasi kita kena lihat kepada perkara-perkara yang gaji, External factor. Sebenarnya Internal. apa yang Datuk Seri cakap tu sebenarnya at the first, apa fitrah kita dulu. Ya, betul. Kan, daripada mana kita punya asal kejadian kan. Dari situ baru kita nampak, aku perlu perbaiki diri aku untuk melihat kepada yang lebih besar. Ya, betul. Kan? Yalah, sebagai seorang Islam pun kita tak lari daripada title kita sebagai hamba Allah. Jadi apabila hamba tu, kita sentiasa kena orang kata berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi benda-benda tu ada banyak proses yang kita perlu laksanakan lah sebagai insan. Jadi dalam psikologinya kita panggil sebagai self-actualization. When you realise yang sesuatu perlu dibuat untuk kita achieve something dan kita prove something, then that is where you have achieved your self-actualization lah. Untuk jadi lebih bermotivasi dan juga positif. Kan? Sedap bahasa psikologi ni, self-actualization. Macam engineering jugalah. Ya. Kita pun ada kaitan dengan engineering. Psikologi sebab dia cerita pasal kehidupan kan. Okay. So Datuk Seri lah kan, kita dah dengar Datuk Seri punya sedikit tentang asal-usul. Kita dah dengar tentang macam mana Datuk Seri how do you portray your life as a leader dan sebagainya, how you actually have this banyak formula kan, formula untuk menjadi seorang yang lebih positif. Jadi sekarang ni boleh tak kalau Datuk Seri share dengan kami lah dan juga penonton-penonton kami, apa yang Datuk Seri buat untuk self-care? Sebab kita tahu kehidupan sebagai seorang menteri, pemimpin, dia agak sibuk. Jadi saya yakin viewer-viewer kita, penonton dan peserta kita nak tahu sebenarnya macam mana Datuk Seri self-care diri Datuk Seri setelah seharian ataupun setelah sekian lama sibuk lah selama ini. Dalam kehidupan kita ada 3 perkara kan yang kita kena jaga. Satu, tubuh badan. Kedua, akal. Ketiga, the spiritual, hati kita. Hati will determine everything. So hati ini, it has to be positivity. Sentiasa berfikiran positif, sentiasa bertindak cara positif. Kalau orang marah kita, tahulah Kementerian Kerja Raya kan? Menteri Kerja Raya, saya sering kali ucap dalam perhimpunan kita kan? Orang dah jalan 100 kilometer, cantik jalan, 1 lubang sebulan dia ingat dengan kita. Pasal 1 lubang saja. Lumrah kan manusia. Tapi kita kena positif. Kita kena sentiasa positif. Jangan mengambil segala kemarahan orang yang menyebabkan kita pula jadi marah. Sebab itu dalam sistem pengurusan dia ada 2 management tool lah yang saya sentiasa pegang. Dia ada 2 bulatan. Satu, bulatan pengaruh. Satu lagi, bulatan yang merunsingkan kita, circle of concern dan circle of influence. Dan seringkali kita, fokus kita ialah circle of concern. Kita selalu sering kali ingat orang marah kita, orang bercakap kat kita di belakang, orang mengutuk kita, orang mengata kita. Itu yang kita bingung. Apatah lagi zaman social media, dah viral tentang Menteri Kerja Raya. Kita dah bingung kan? Tapi patut yang kita fikirkan ialah apa yang kita boleh kawal. Kan? Yang kita boleh kawal, circle of influence tu tadi, diri kita. Kalau orang marah kita marah balik, api bertemu dengan api. Tak jadi apa. Jadi kita kena terima. Memang sikap orang, orang nak marah itu hak dia. Tapi hak kita bagaimana kita nak menerima kemarahan orang itu supaya akhirnya orang itu lembut dan dia memahami kita dan dia bersama dengan kita. Saya ambil contoh. Bila saya jadi apa dulu? Brotherhood. Lando. Okey. Selalu orang marah dengan Lando. Saya kata saya tak marah dengan dia.
dia memainkan peranan, memberi feedback kepada kita. Mungkin cara dia berlainan. Setiap orang berlainan pendekatan. Ada cara agresif, ada cara sumpah seranah, ada cara yang baik, ada cara itu manusia. Betul. Kita kena terima. Tapi bagaimana kita nak mendekati mereka? Sehingga sekarang saya masih berhubung dengan dia untuk mendekati, memahami dia, dan pada masa sama kita dapat berkongsi dan memberi pengalaman pandangan kita. Akhirnya dia akan memahami keadaan kita, mengapa kita tak dapat buat ini dan sebagainya. Dan dia boleh jadi kawan kita. Sebab kalau kita baca buku Sun Tzu apa tu kan, Art of War, orang yang paling apa sebenarnya kadang-kadang yang lebih baik ialah musuh yang dapat dijadikan kawan. Yes. Kan? Betul. Salah satu dia punya ni kan. Betul. Jadi macam tu lah kita. Sebab dalam agama pun macam tu lah pendidikannya. Kalau kita balik kepada apa, Nabi dulu, kalau apa yang dia lalui lebih teruk daripada kita. Kena baling najis, kena baling batu, macam mana orang apa dia, macam mana dia layan. Makan limau yang masam pun dia boleh senyum. Dia tak bagi dengan Omar dengan apa kiri kanan. Sehingga bila Yahudi bagi yang masam tu, dia kata takut kalau aku bagi nanti you all tak dapat senyum makan benda yang masam. Dia boleh senyum. Nak jaga hati orang. Sampai itulah kalau kita dapat kekal macam tu, jadi kita akan sentiasa positif, tak payah nak marah-marah. Jadi automatik bila spiritual tu kuat, apa yang keluar ni insya-Allah dari segi pemikiran kita akan jadi positif. Sebab yang menggerakkan hati yang positif. Alhamdulillah. Kan setitik hitam itu apa ya, keseketul daging itu kalau baiklah dia. Kalau hitamlah dia. Jadi yang keluar tu apa yang terkandung dalam hati kita. Dan fizikal ni kita kena exercise lah. Macam saya berjalan, suka berjalan. Exercise, make sure berjalan, make sure badan kita ni. Masa bila Datuk Seri berjalan? Awal-awal pagi lah kadang. Awal pagi lah. Sempat lah untuk exercise dulu. Exercise. Kadang main golf pun saya berjalan. Saya suka main golf. Instead of naik Jalan. ni lah, naik Naik pagi pagi saya berjalan. Tapi bukan selalu lah. Kalau dapat peluang once a week, dapat main 19 ke, sekali-sekali main 18. Kalau tak pun saya akan berjalan lah. Okey. Antara sukan yang diminati oleh Datuk Seri sendiri memang golf ataupun ada yang lain, Datuk? Sekarang ni golf lah. Golf lah. Sudah 6 series ni. 6 series. Yang lain tu agresif sikit. Boleh main bola dulu, main juga sekali-sekali boleh lah. Kalau setakat nak join main futsal, boleh lah. Main bola di padang tu masih boleh lah. Badminton dah tak larat dah, lutut lemah. Tapi bola sepak pun kena berlari juga. Dia tak banyak jumping. The race main badminton yang saya suka. Tapi saya bila main, betul-betul main, Fokus jadi bila nak melompat, nak lupa bahawa jiwa muda, badan dah tua. Tapi tak apa, jiwa muda tu penting. Saya Datuk Seri nampak jiwa Datuk Seri sentiasa muda tau. Ya, mana tahu nanti bila kita ada tamasya sukan ke, Datuk Seri join, jangan terkejut tuan-tuan. Okey, Datuk Seri, berkenaan dengan rutin Datuk Seri yang Datuk Seri share tadi, setiap kita sebelum tidur mesti ada aktiviti yang kita akan lakukan. Aktiviti dari segi membaca buku ataupun ada aktiviti-aktiviti lain lah. Macam Datuk Seri sendiri, apa aktiviti yang Datuk Seri lakukan sebelum Datuk Seri melaburkan tirai untuk hari itu, rutin kehidupan tu, untuk hari itu? Baca Quran sikit lah, mengaji sikit. Sekurang-kurangnya al-mut kan, untuk menenangkan diri sebelum tidur. Dan sudah pasti berzikir dan sebagainya. Itu menenangkan hati kita, dapat tidur lena. Biasa jam berapa Datuk Seri tidur tu? Sebab kita pun macam tentang saya juga kan, biasa orang yang sibuk ni ada cukup masa tak ada tidur kan. Jadi macam mana Datuk Seri? Saya biasa pastikan sebelum pukul 12. Lepas pukul 12 saya jadi payah tidur. Macam tu pula. Tapi bangun awal. Okey. Biasanya awal tu pukul berapa Datuk Seri? Pukul 5. Paling lewat pukul 5 lah. Paling lewat pukul 5. Paling lewat tu tuan-tuan dan puan. Kita orang Islam kena pastikan. Ini salah satu apa, kalau dapat pastikan berjemaah subuh di masjid. Sebab itu dalam kementerian mana-mana kita pergi, termasuk bila kita FT Roadpedia mesyuarat, saya pastikan semua subuh semua pegawai berjemaah di masjid. Sebab clear kan dalam hadis kata, kalau kita nak selamat, Allah akan pelihara kita.
Bila kita sembahyang subuh di masjid, Allah pelihara kita sepanjang hari. Okay. Siapa lagi pelindung yang terbaik? Melainkan Allah. Betul. Pelindung, perancang. Okey. Jadi antara aktiviti kegemaran Datuk Seri lah. Tadi kita dah tahu Datuk Seri suka main golf dan sebagainya. Jadi kita dah tahu Datuk Seri pun membaca Al-Quran sebelum tidur. Selain daripada itu, ada tak macam hidden talent ke yang Datuk Seri ada yang kita viewer yang tak tahu lagi? Tak pernah nak contoh tiba-tiba nak tahu kan, awal Datuk Seri tiba-tiba pandai masak kat rumah, kita tak tahu. Mungkin viewer kita Google Datuk Seri suka buat apa semua kan. Tak ada dalam Google. Tak ada dalam ni. Tak boleh nak explore. Boleh tak kalau Datuk Seri share sikit lah kalau ada passion Datuk Seri ke minat ke apa? Tak ada sangat lah sebenarnya. Tak ada? Tak ada. Masak boleh masak, tapi zaman bujang-bujang dulu. Sekarang dah tak masak dah. Sebab isteri masak sedap kan. Okay, makan air tangan isteri lebih sedap. Tapi kalau terpaksa menyanyi, terutamanya Sarawak, kurang-kurang ada satu lagu wajib. Itu sajalah, jangan lebih-lebih. Lagu Sarawak? Tak, kalau di Sarawak ni, wakil rakyat biasanya ada sesi selalu kena dijemput dan menyanyi sebagainya. Sekurang-kurangnya kena tahu satu lagu lah. Apa antara lagu-lagu favourite Datuk Seri tu? Mana tak ikut ni. Saya tak ikut perkembangan ni. Mungkin lah sebab kita dengar kadang-kadang lagu lain lah. Kita nak dengar pada mulut Datuk Seri. Saya kalau apa kena terpaksa naik stage, satu lagu lah. Bukan kerana nama. Bukan kerana Ramli Sarip. Okey. Lagu dengan apa dua apa tu. Sebab seni kata tu ada banyak makna ya. Dia menunjukkan tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Sebab bukan kerana nama, sebab kita misal kata saya jadi menteri bukan sebab menteri saya, tapi orang hormati sebab jawatan tu. Sebab menteri kerja raya, bukan sebab fadilah. So, kalau saya bukan jadi menteri, orang tak hormat dah. Orang tak ikut dah mungkin kan. Mana tak sama. Okey. Orang bagi kita kereta, datang dijemput, nak naik stage pun orang apa. Kalau saya datang sebagai fadilah, orang tak buat macam tu. Sebab saya datang sebagai menteri kerja raya, orang buat macam tu. Jadi kena ingat, bukan kena nama saya, tapi sebab jawatan. Alright. So now we know viewer-viewer kita sebenarnya Datuk Seri kita ni boleh menyanyi. Satu lagu dah standby dah. Kalau mana yang nak jemput karaoke tu standby lagu tu. Tapi yalah, bukan kerana nama ni, memang dia punya maksud tu mendalam Datuk Seri. Dia mendalam. Lagi-lagi dinyanyikan oleh Ramli Sarip yang bersuara macam tu, lagilah apa, lagu-lagu puitis. Lagu dia semua puitis dahsyat dia. Okey Datuk Seri, kat saya ni ada first question Datuk Seri. Datuk Seri perlu jawab antara ya ataupun tidak, ataupun yang pilih mana satu. Pilihlah. First question Datuk Seri. Okey Datuk Seri, kita mula first question. Okey, t-shirt atau kemeja? T-shirt. Okey, t-shirt. Okey. Kedua, nasi lemak atau roti canai? Nasi lemak. Nasi lemak. Oh, Datuk Seri ni suka makan nasi lemak ni. Okey. Ni yang ketiga. Ni tricky sikit. Hollywood, Bollywood. Alamak, Hollywood lah. Hollywood. Banyak choice lagi. Okey, Datuk Seri. Okey, ni melukis ataupun membaca? Membaca. Okey. Nampaknya kita dah dapat dah jawapan tu. Sebab bila kita buat fast question, kita nak tahu sebenarnya in a split second apa yang Datuk Seri kita minat. Jadi itulah dia jawapan dia, tuan-tuan dan puan. Our minister likes Hollywood sebab banyak pilihan. Betul. Alright. So Datuk Seri, apabila sekiranya lah diberikan peluang dan ruang, sebab kita tahu jadual Datuk Seri agak padat. Jadi sekiranya diberi ruang dan peluang, apa yang Datuk Seri nak buat sangat-sangat sekarang ni? Macam kalau ada tiba-tiba ada void, ada satu ruang kosong kan, apa yang Datuk Seri wish you want to do it so much right now? Spend time with family. Spend time with your family. I see. Kenapa benda tu? Bukan saja family, kita ni jarang ada masa. I see. Sebab tu saya hanya dapat luangkan masa sekurang-kurang bulan 12 ambil cuti 2 minggu. That one is totally family time. Family time. Kena keluar. No one kena can keluar dari Malaysia.
baru ada masa. Kalau dalam Malaysia tak ada chance. Faham baru kita tahu kan. Itulah the question is kan, jika diberi ruang dan peluang, keluarga. Itu yang penting tuan-tuan puan. Jadi apa yang saya boleh ambil dekat sini lah Tok Sri kan, masa itu penting. Kadang-kadang kita ambil take for granted masa yang kita ada bersama dengan orang yang tersayang mungkin, apabila kita bekerja, kita berkhidmat untuk rakyat dan sebagainya, sebagai penyawa awam sekalipun. Jadi itulah antara benda-benda yang kita kena reflect juga kadang-kadang, Cik Rahman kan. Jadi masa lah, jadi rancanglah masa tu baik-baik dengan keluarga ke, ataupun dengan minat yang tuan-tuan perempuan ada dalam kehidupan tuan-tuan perempuan lah. Cik Rahman. Okay. So mungkin kita dah dalam penghabisan. Belum slot, lagi. Belum lagi. Ada. Saya dapat maklumat sebenarnya hari ini adalah genap 1 tahun. Okey. Genap 1 tahun Datuk Seri di KKR. Oh, dah genap ya? Dah genap hari ni. Saya ingat ganjil. Okey. 1 tahun dah Datuk 1 Seri tahun. bersama dengan kita. Jadi tahniahlah Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri, sebab dalam tempoh 1 tahun kita dapat banyak melihat KKR, kita move forward, kita maju ke hadapan dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat kita dari segi aspek infrastruktur. Jadi ada tak apa-apa yang Datuk Seri nak katakan tentang apabila dah genap 1 tahun di KKR ni Datuk Seri, apabila Datuk Seri menjadi Menteri Kejeraya ni? Sebenarnya saya bersyukur bila round pertama saya jadi Menteri Kejeraya dulu 5 tahun. Banyak perkara kita buat, dan bila kembali ke sini 22 bulan dulu, saya kadang-kadang daripada luar melihat agak kecewa dengan apa yang berlaku. Sebab melihat bahawa ada setengah tempat tu kita dah moving backward. Sebab kan the policy then lah, bukan menyalahkan orang. Tapi sebagai pejabat awam kadang-kadang dia terpaksa mengikut pada the power that be pada waktu itu. Jadi sebab itu kita bila balik ke sini, saya melihat bahawa dari segi penjawat awam memang memberi komitmen. Apa yang diperlukan ialah kebersamaan dalam kita menanggung segala tanggungjawab dan tugas kita. Walaupun mencabar dalam keadaan pandemik COVID and so on, tapi kita sentiasa duduk bersama, berbincang, mencari jalan bagaimana kita nak membawa Kementerian Kejeraya dan agensi kita dari segi apa sesuai dengan motor kita ke arah kesejahteraan rakyat, menjaga kesejahteraan rakyat, dan JKR itu berjasa, memberi jasa pada rakyat, dan CIDB yang menjadi pengawas dia. Kita melihat keseluruhan konteks ini dah alhamdulillah kita dapat bergerak ke hadapan, kita menyelesaikan banyak masalah, kita mengemukakan banyak strategi yang akhirnya dapat membawa kembali sektor pembinaan itu daripada negatif dulu, sekarang ni dah pertumbuhan, dah balik pada angka positif 2%. Dan banyak bantuan-bantuan kita beri pada contractors, kepada mereka yang terlibat dalam sektor pembinaan. Termasuklah bantuan waktu pandemik COVID dulu, kita bagi kita CIDB bukakan untuk vaksinasi dan sebagainya. Itu semua memudahkan, di samping diskaun dan sebagainya. Alhamdulillah, saya kira dengan kebersamaan ini sesuai dengan semangat keluarga Malaysia itu, kebersamaan, sesuai dengan kesyukuran, dan apa itu yang diamalkan lah. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada semua tim Kejeraya dan persatuan-persatuan dan all the stakeholders yang memudahkan kerja kita. Sebabkan semangat kebersamaan kita untuk menyaksikan bahawa infra kita berada dalam keadaan baik, dan feedback daripada pengguna-pengguna itu sebenarnya baik. Sebab saya menerima dengan baik. Kalau mereka memberi feedback, kita boleh meningkatkan kelemahan kita dari segi dengan walaupun dengan kekangan yang ada, kita sentiasa memberi yang terbaik. Itu komitmen kita lah sebagai satu pasukan dalam Kementerian Kejeraya. Of course lah, dalam you all lah psychologist kita, one of the performing dah diiktirafkan, dapat pengiktirafan. So you are doing all the good job. Sebab tu semangat tu datang daripada you all jugalah yang buat perkara-perkara ni, memberi semangat pada semua pegawai-pegawai kita dan warga Kementerian Kejeraya ni bersemangat sebab kekuatan dalaman mereka itu. Speaking about keluarga Malaysia, kita sebenarnya bersiaran bersempena dengan Hari Kemerdekaan.
dengan kita punya tema Hari Kemerdekaan kita pada tahun ini yang ke 65 tahun, 65. iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Akan berlangsung esok. Yes, besok kita ada sambutan di Dataran Merdeka, Ya. alang-alang sebelah belakang KKR ni je. Jadi boleh tak kalau kita dapatkan sedikit ucapan sempena sambutan kemerdekaan kita, Datuk Seri? Slogan Teguh Bersama itu nak membawa kita kembali kepada kesepaduan kita. Kekuatan kita dulu ialah bila kita bersatu padu, bersatu hati dalam apa keadaan sekalipun. Betul. Apatah lagi sekarang ni kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Ekonomi, kesihatan, tekanan daripada luar dengan peperangan Rusia dengan apa. Ukraine. Jadi ini menuntut untuk kita bersama dalam kita mendepani apa saja cabaran. Sebab itu kita kena teguh bersama. Kalau kita tidak bersatu dari segi politik, dari segi jentera kerajaan, dari segi rakyat keseluruhannya, maka kita tidak dapat melihat Malaysia yang lebih baik untuk semua pada masa akan datang. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi pilihlah untuk kita bersatu dalam apa keadaan nak memastikan negara kita akan lebih baik, lebih cemerlang, lebih sejahtera, dan kita akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai. Itu yang patut menjadi semangat kita semua sebagai keluarga Malaysia dalam semangat menyambut kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan pada tahun ini. Okey. Itu dia punya ucapan yang sangat-sangat padu, bersatu walaupun berlainan fahaman, berlainan pandangan, tapi ni kita masih keluarga bersatu Malaysia tu dalam keadaan keluarga Malaysia sangat penting. Betul. Okey, so mungkin kita dah berada di akhir rancangan kita dalam Chit Chat. Sebelum tu Datuk Seri, terima kasih atas sokongan Datuk Seri berikan kepada BPSM. Terima kasih kembali, of course. Keep up the good work. InsyaAllah. Thank you so much, Datuk Seri. InsyaAllah. Kami sentiasa berada di belakang Kementerian Kerja Raya. Ya. So dengan tu kita tamatkan kita ni sesi Chit Chat at Spectrum bersama dengan tetamu khas kita, iaitu Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof. So terima kasih semua. Kita berjumpa lagi dalam Chit Chat yang akan datang. Stay tune dan goodbye. Bye. Assalamualaikum. Selamat Merdeka. Selamat Hari Merdeka.